Okay, Assalamualaikum. Kita mulakan taklimat kita pada pagi ini dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk menyertai saya pada hari ini. Saya Muhammad Faiz daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik akan menjadi moderator anda untuk sesi kali ini. So, untuk sesi kali ini kita akan mendengar taklimat dari Encik Muhammad Hafiz bin Ismail yang merupakan seorang penyelaras UiTM Press ataupun koordinator pengurus maklumat. Beliau akan berkongsi maklumat mengenai pinjaman penerbitan buku mapping dan bagaimana proses permohonan boleh dilakukan. Pada hari ini dialu-alukan untuk menggunakan fungsi chatbot yang disediakan untuk mengemukakan sebarang soalan jika ada. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan sukacitanya mempersilakan Encik Muhammad Hafiz untuk memulakan taklimat beliau. Silakan Encik Hafiz. Okey, baik. Tujuan kita hari ini adalah untuk memberikan taklimat berkenaan dengan skim peminjaman penerbitan buku penerbit MAPIM. Dan seperti mana yang dimaklumkan tadi, skim ini merupakan salah satu inisiatif daripada bahagian PJIMA UiTM Perlis untuk menggalakkan penerbitan buku ilmiah dan juga buku penyelidikan dan juga buku non-fiction dan fiction daripada kalangan pensyarah ataupun staf akademik UiTM Perlis. Baik, ini adalah objektif ya. Objektif pengenalan skim peminjaman buku ni adalah untuk meningkatkan bilangan penerbitan buku staf akademik dan juga untuk membantu meringankan kos penerbitan buku oleh staf UiTM Perlis. So, ada seorang mungkin akan tertanya, apakah itu penerbit MAPIM lah, sebab dia punya keyword dia kat sini adalah skim peminjaman buku penerbit MAPIM. So, seperti ada kita lihat kat sini, penerbit MAPIM adalah satu singkatan lah daripada Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. So, ia merupakan badan yang ditubuhkan untuk membangunkan bidang penerbitan ilmiah saintifik di kalangan institusi pengajian tinggi. So, keanggotaannya adalah semualah para penerbit institusi pengajian tinggi, universiti, college dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. So, penerbit UiTM ataupun UiTM Press juga adalah salah satu daripada penerbit MAPIM. Jadi penerbit MAPIM ni adalah penerbit yang diiktiraf lah untuk kita terbitkan buku. So, persoalannya kenapa kita perlu terbit melalui penerbit MAPIM dan kenapa skim ni hanya menyasarkan penerbit MAPIM? Okey, ini disebabkan kerana penerbit MAPIM diiktiraf dan juga penerbitan buku melalui penerbit MAPIM adalah diberikan weightage yang lebih tinggi lah untuk penilaian akademik. So, bagi semua pensyarah, untuk semua pensyarah sekiranya ingin maju dalam karier dan sebagainya, penerbitan buku melalui penerbit MAPIM sebenarnya dia memberikan lebih pemberat yang lebih tinggi lah. Dan dia juga kita juga boleh mendapat pengiktirafan daripada anugerah daripada penerbit MAPIM. So penerbit MAPIM ni dia ada buat satu anugerah penulis buku prolifik dan sebagainya, dan dia hanya diiktiraf sekiranya kita banyak menulis dan menerbitkan buku daripada keahlian ataupun keanggotaan penerbit MAPIM sahaja. So, tujuan kita buat skim peminjaman buku ni disebabkan oleh cabaran penerbitan buku lah, khasnya di staf UiTM Cawangan Perlis. So, kebanyakan sudah maklum lah bahawa proses penerbitan buku oleh UiTM Press mengambil masa yang lama. Ini disebabkan kerana pipeline UiTM Press kerap penuh sebab UiTM Press ni lain sikit daripada penerbit MAPIM yang lain. Sebab UiTM Press kat Shah Alam ni dia kena handle semua sekali cawangan-cawangan penerbitan buku daripada staff di cawangan-cawangan UiTM yang lain. Jadi semua akan hala kepada UiTM Press. Jadi ini menyebabkan pipeline UiTM Press kerap penuh dan kebiasaannya buku yang sepatutnya diterbitkan dalam masa 6 bulan ke setahun akan mengambil masa lebih daripada 2 tahun lah. Dan pengalaman saya sendiri handle penerbitan buku
buku daripada staff UiTM Perlis, ada yang buku tu memang dia stuck dalam pipeline tu 2 tahun. Dia kata dah diterima buku tersebut, draft manuskrip diterima dan masuk dalam proses proof reading dan juga editing dan juga layout, tapi dia masih juga ambil masa yang lama even untuk e-book, buku berjenis e-book. So ini juga disebabkan oleh kekangan staff lah, yang dimaklumkan kepada saya lah, kekangan staff. Dan ada juga setengah buku, masalah dia setengah buku, walaupun buku tu bagus, tapi UiTM Press susah nak letak dia priority yang tinggi. Dia orang terima, tapi dia orang letak priority rendah untuk diterbitkan sebab setengah buku ilmiah ni daripada bidang ataupun disiplin yang mempunyai audience yang terlalu spesifik. Jadi dia kata macam marketability tu ada, tapi dia tak boleh letak kat kedai buku yang general, ataupun dia tak boleh macam letak kat satu tempat yang general, tu audience tu terus ambil. Adalah macam bidang yang sains kan, macam pure science, terlalu betul-betul pure, betul-betul menjurus. So buku tu macam susah nak dijual. Jadi inilah salah satu penerbitannya. Bukan buku tu tak bagus, tapi dia audience itu, kita nak reach audience itu, dia tak boleh letak di tempat terbuka begitu. So ini menyebabkan priority buku kita ni dalam pipeline tu rendah lah. Jadi solusi yang selalunya pensyarah UiTM buat ni adalah mereka mengeluarkan modal sendirilah untuk expedite dan mempercepatkan proses penerbitan. Iaitu dia orang mengupah pereka bentuk ataupun editor luar, penyunting luar, proofreading luar untuk memantapkan lagi manuskrip dan mempercepatkan lagi proses penerbitan. Lepas tu untuk buku-buku yang terlalu spesifik ni yang UiTM Press selalu letak priority rendah ni, ataupun mana-mana penerbit letak priority rendah ni, dia akan cuba buat penerbitan buku secara buyback. So buyback ni kita macam kena cetak 200 dulu unit, biasanya paling minimum, ataupun 500 unit. Kemudian baru dia orang akan terima untuk buat proses pencetakan ataupun penerbitan. So yang ni dia akan ada satu masalah lah, memerlukan kos secara upfront yang kemungkinan membebankanlah penulis. So kalau buku sejenis chapter in book yang ada sampai 10 penulis tu mungkin kurang bermasalah. Tapi kalau buku yang mempunyai seorang, 2 penulis tu, so ini yang agak membebankan. So yang ni adalah contoh implikasi kewangan lah, cabaran untuk menerbitkan buku yang saya dapati lah daripada UiTM Perlis ni. Saya tanya-tanya kan, dan saya buat survey. So cost buyback buku kebanyakan kebiasaannya macam ni secara kasar dia. Cost buyback buku kalau saya survey di UiTM Press dan juga penerbit yang lain, minimum dia nak 200 unit dan kos dia di antara 20 hingga ke 30 ringgit. So saya ambil yang min lah. So 5,000 kat sini. Lepas tu kos editing, proofreading pun akan ambil lebih kurang 1,000. Kalau 200 halaman lah, satu halaman 5 ringgit secara kasar. Mungkin rendah sikit. Okay. Dan kos reka bentuk, layout dan kulit buku pun ada juga 300 ringgit. So ini adalah kos-kos yang terlibat lah. Kos-kos yang terlibat dalam penerbitan buku kalau kita nak expeditekan penerbitan buku. Dan ini kita dapat nampak lah, kalau nak terbit satu judul buku pun ambil kos sehingga 5 ke 6,000. So inilah sebabnya kita buat inisiatif ni. Okay, inisiatif ni daripada UiTM Carangan Perlis, iaitu pinjaman penerbitan buku MAPIM, iaitu untuk kita bantu ringankan beban kos penerbitan buku. So dengan harapan staff akan lebih banyaklah membuat penerbitan buku. Okay, dia akan lebih menggalakkan lagi lah penerbitan buku di kalangan staff UiTM Perlis. So sekarang kita tengok syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia mudah sahaja. So pemohon mestilah staf akademik tetap UiTM Carangan Perlis. So buku tu pun boleh daripada buku akademik, buku ilmiah, ataupun lain-lain buku yang diiktiraf oleh penerbit MAPIM yang diterima. Dan dia mesti staf akademik tetap lah. Dan buku tu pun kalau ni pun secara chapter in book pun diterima juga. Bukanlah satu chapter, maksudnya buku kompilasi lah kan. So author ataupun dia punya penyunting untuk buku kompilasi tersebut
layak sekiranya staf tetap UiTM Perlis. Lepas tu dia perlu mengemukakan bukti lah persetujuan penerbitan daripada mana-mana penerbit MAPIM. So sama ada bukti penerbitan ataupun at least macam email ke ataupun something lah yang tunjuk kata buku tu diterima ataupun ada macam initial agreement lah kata benda tu akan diterbitkan. Kemudian tempoh penerbitan buku 1 tahun daripada penerimaan bantuan pinjaman dan pendahuluan pinjaman beserta cas perkhidmatan 10% akan dibayar kemudian pada bendahari setelah selesai semua proses penerbitan buku dan buku telah dicetak. Dan peminjaman ini adalah terhadlah pada 6 permohonan pertama yang berjaya atas prinsip first come first serve basis. So nanti dia akan ada borang. Borang tu dah di-emailkan kepada semua staf akademik UiTM cawangan Perlis. Kalau cek email ada borang tersebut. So maka boleh apply kalau cukup syarat ni dan kita akan nilai, kemudian kita akan award lah pinjaman ni. Dan kita mungkin ada sedikit agreement yang kita kena agree kepada syarat-syarat tertentu lah. So ini adalah borang permohonan. So link ni telah diberikan dalam WhatsApp dan juga dalam email. Alright, okay. Kemudian kalau nak tengok senarai penerbit MAPIM ada kat sini. Saya boleh demo sekejap. Okay, saya boleh demo sekejap. Okay, ini adalah contoh-contoh lah penerbit MAPIM. Okay, DBP, UM. Kan, semua penerbit-penerbit universiti lah di Malaysia. So, salah satu sebab lagi kenapa kita pilih penerbit MAPIM kan, yang lain selain pada UiTM Press sebab kita ada alternatif lain lah sebab seperti mana yang saya maklumkan tadi UiTM Press ni mengalami kekangan sedikit, kekangan daripada segi volume pemprosesan dia tinggi, so dia kena cater semua buku daripada seluruh cawangan UiTM, jadi pipeline dia selalu penuh. Tapi dia ada setengah universiti yang pipeline dia tak penuh, so kita kena take advantage lah terhadap peluang yang ada lah, peluang yang ada terhadap pipeline tersebut lah. Setengah penerbit kan dia kosong, dia tak banyak sangat buku. Okay, next kita tengok. Okay, next untuk seterusnya berkenaan dengan penerbit MAPIM, mungkin ada setengah tanya macam mana kita nak approach penerbit MAPIM. So macam ni kami dah approach dah penerbit MAPIM UTHM yang di mana saya dimaklumkan pipeline dia tak penuh. So kalau kita hantar memang cepat boleh terbit, lebih cepat boleh UiTM Press. Jadi so kita akan adakan 2 program selepas raya ni, iaitu taklimat tata cara penerbitan buku bersama UiTM Press, iaitu pada 10 Mei 2023. So save the date. Kemudian webinar penerbitan buku bersama penerbit MAPIM lah, iaitu kita jemput penerbit UTHM. So daripada webinar ni mungkin kalau ada bakal-bakal penulis bolehlah tanya soalan terus kepada penerbit ni, iaitu daripada UiTM Press dan juga penerbit MAPIM yang lain macam UTHM ni. Okay, kita boleh tanya macam penerbitan buku secara e-book ke ataupun jenis-jenis penerbitan, format manuskrip dan taklimat-taklimat lain-lain lah. So ini kita boleh tanya secara terus. Okay, question and answer sekarang ni. So dah tamat dah kita punya taklimat. So mungkin ada juga yang akan bertanya sama ada peminjaman ni adakah valid untuk e-book. So e-book kita terima juga sebab e-book pun dikira sebagai penerbitan yang sah lah oleh penerbit MAPIM. So dia dikira juga. So kalau tak mau terbit buku teks ataupun buku printed, kita juga boleh buat terbit buku dan juga memohon. Cuma jumlah yang diberikan pinjaman tu mungkin lain lah, tak sampai 2,000 lah. Kita akan tengok kemudian case by case basis. Yang tu yang saya nak maklumkan lah. So ada tak question lain? Assalamualaikum. Ya, bukan salah. Tertarik tentang yang e-book tadi. Kita faham kalau digital tu mungkin lambat. Adakah e-book kalau UiTM Press pun dia queue panjang juga ke, ataupun kalau e-book ni dia mudah sikit?
E-book pun yang saya maklumkan, dimaklumkan adalah panjang. Saya rasa yang baru-baru ni, yang baru terbit Puan Jasmani, buku Puan Jasmani pun ambil masa lebih setahun juga. Tapi dia terbit dalam bentuk e-book, buku mathematics dia tu, Fundamental Mathematics. Okey, maklum. Terima kasih. UiTM Press memang queue dia panjang, sebab tu kita cuba cari apa alternatif lain tu sikit. So kita Yang lain kalau ada malah nak guna malu pun boleh tag dalam chatbot lah. okey. So inilah kita punya next taklimat ataupun next webinar, iaitu tata cara penerbitan buku bersama UiTM Press dan juga bersama dengan UTHM lah, penerbit UTHM. Ada apa-apa question lagi tak? Satu soalan lagi. Ha? Apa kami semua memang dah terbit buku UiTM Press, cuma masih ada yang kami belum dapat dapat ambil. Kalau kami buat pinjaman tu, boleh ke? Buku tu dah terbit pun. Buku dah terbit. Maksudnya buku dah terbit. Yang tu tak apa, yang tu kita boleh sembang kemudian lepas ni. Okay. Kita sembang kemudian. Okay. Terima kasih. Okay, permohonan, ada satu soalan bagus lah, permohonan terbuka sepanjang masa ke? Okay, sebenarnya kat sini pun kalau perasan dia tak ada closing date. So, closing date dia kita buat ni sebagai agak fleksibel lah, agak fleksibel. So, kita mungkin lah akan bagi macam soft deadline tu sampai selepas taklimat bersama penerbit UiTM Press dan penerbit MAPIM lah. Kita bagi dalam lebih kurang tarikh tutup dia dalam bulan 1 bulan 7, lebih kurang macam tu. Dan dia juga berdasarkan first come first serve basis. First come first serve basis untuk 6 judul. Dan kadang-kadang saya nak maklumkan juga, kadang-kadang ada juga event-event kan, fakulti ada buat event macam ada segala fakulti dia buat event inovasi ke apa-apa kan. Kadang-kadang tu dia buat juga macam chapter in book kan. Dia ada collection chapter in book. So itu pun kita boleh juga propose lah kepada UTHM lah, penerbit UTHM ni untuk kita terbitkan. Saya ada bercakap dengan diorang akan terima juga macam kan kita ada satu macam penulisan macam student kan, kita kemaskan lagi penulisan student macam FYP ke apa, kita kemaskan sikit, kita ringkaskan dan kemaskan dalam satu FYP tu dalam 20 pages ke, kita collect dalam kita buat dalam satu bentuk tema, kita olah dalam satu bentuk tema, kita boleh buat juga dalam bentuk penerbitan ni. Itu pun boleh juga. Sebab tu saya ada jemput juga penerbit MAPIM ni, sebab penerbit UTHM ni, sebab dia lebih fleksibel sedikit. Yang lain ada lagi soalan ke apa? Okey, lebih daripada 6 tu sama ada akan dibawa ke tahun hadapan. Ya, saya tak boleh promise macam tu, tapi kalau kita mendapat sambutan menggalakkan, kita akan push untuk kita teruskan lagi program ni lah. Kita akan push lagi untuk teruskan insentif ni. Dia macam pemberian insentif penerbitan artikel lah. So, ataupun geran dalaman dulu tu, kalau menggalakkan ada output, kita akan teruskan, kita akan cuba push untuk teruskan. So, tak ada masalah. Tak ada masalah.
So kita kena tengok sambutan ni. Kalau semua submit mohon, kita tak ada masalah, kita akan sokong lah. Kira kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita punya sesi ni sampai dekat sini ya. So untuk para hadirin sekalian, terima kasih saya ucapkan kerana telah menyertai webinar kita, taklimat kita pada pagi ini, dan tidak lupa juga kepada Cik Effie atas taklimat yang disampaikan tadi. So akhir kata saya berharap bahawa taklimat yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada anda semua dan dapat membantu meningkatkan pengetahuan mengenai pinjaman penanggutan hukum mati. So mohon maaf jika dapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam sesi kita kali ini. Sekian daripada saya. Ini kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu lagi tambahan, saya akan share video ni, recording video ni nanti ke dalam email dan juga slide lah kepada semua nanti. So nanti tak ada masalah lah kalau ada yang terlepas ke ataupun nak tengok balik presentation ni, boleh tengok balik dalam email lah. Saya akan share selepas ni. Baik, terima kasih semua sebab hadir untuk taklimat ini. So diharapkan pada semua pensyarah yang berminat untuk menerbitkan buku, boleh mohon untuk penerbitan buku ni. Kita terima buku printed bercetak dan juga buku e-book. So boleh dia hanya isi borang dan kepikan sikit sampel manuskrip ataupun cover letter lah pada penerbit MAPIM tersebut. Okay, terima kasih.